أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Maksudnya, bertanyalah kepada Bani Israel, yakni orang-orang Yahudi, berapa banyak keterangan-keterangan yang telah kami berikan kepada mereka, sedang mereka masih engkar juga. Dan sesiapa menukar nikmat keterangan Allah dengan mengambil kekufuran sebagai gantinya sesudah nikmat itu sampai kepadanya, maka hendaklah ia mengetahui sesungguhnya amat berat azab seksanya. Kehidupan dunia dan kemewahannya diperhiaskan dan dijadikan amat indah pada pandangan orang-orang kafir, sehingga mereka berlagak sombong dan memandang rendah pada orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa dengan imannya itu lebih tinggi martabatnya daripada mereka yang kafir itu pada hari kiamat kelak. Dan ingatlah, Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya dengan tidak terkira menurut undang-undang peraturannya. Bahagian yang pertama daripada ayat-ayat yang dibaca ini, Allah Ta'ala menyuruh bertanyakan Bani Israel, iaitulah orang-orang Yahudi, anak cucu Nabi Yaqub alaihi salam, yang mendakwa mereka lah bangsa yang lebih mulia daripada bangsa lain di atas muka bumi, kerana ramai kalangan mereka dilantik menjadi rasul-rasul dan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, dan ramai kalangan mereka orang-orang yang bijak dan cerdik. Memang betul, itu nikmat Allah Ta'ala. Yang penting mereka beriman ataupun tidak. Kalau cerdik tak beriman, tak ada faedah apa. Kalau senang tak beriman, tak ada faedah apa. Orang Yahudi lah juga yang paling kaya dalam dunia. Oleh kerana tak beriman, tak ada faedah apa. Sal Bani Israel kam atainahum min ayatin bayyinah. Tanyakan Bani Israel, orang-orang Yahudi itu, berapa banyak kami berikan pada mereka tanda-tanda yang terang, tanda-tanda yang nyata. Di antaranya tanda-tanda yang dapat dilihat, tanda-tanda yang dapat dibaca. Yang dapat dilihat ialah mukjizat yang diberi kepada nabi-nabi dan rasul-rasul mereka. Di antara Nabi Musa alaihi salam dikurniakan mukjizat tongkat, keluar cahaya dari tangannya, mengalahkan sihir-sihir Firaun. Kisah ini diketahui oleh Bani Israel. Di antaranya, Allah menyelamatkan mereka daripada buruan bala tentera Fir'aun yang besar, dengan Nabi Musa memukul tongkat ke laut, dijadikan lorong-lorong 12 lorong mengikut jumlah kabilah Bani Israel. Jadikan lebuh raya pada laut, air laut terangkat macam gunung. Mereka lalu di celah-celah itu, mereka selamat. Fir'aun dan bala tentera yang ditenggelamkan oleh Allah. Banyak lagi tanda-tanda yang lain, mukjizat yang lain, seperti keluar air dari batu untuk minuman mereka. Diturunkan al-man was salwa. Al-man ialah sejenis makanan yang turun macam air embun, yang manis macam madu. Ini al-man. Adapun Tok Bomo
jual tu macam serbuk, tawar hebel tu bukan man, tu pelawak. Kena tipu pula ke? Yang tipu dia orang jual ubat. Alman ialah sejenis makanan yang lekat pada batu, masih ada di Iraq, masih ada di Iran, masih ada di Turki. Kalau pergi ke Mekah, dia bekukan, dia campur dengan gandum, nampak putih lepuk, putih macam susu, kita makan manis, itu alman. Masih dijual sekarang di Mekah, mana ada yang putih macam susu, itu bukan susu, itu alman. Itu alman sungguh. Iaitulah makanan yang diturunkan macam aimbun, masih ada sekarang ni, di utara Iraq dengan Iran dengan Turki masih ada dan dijual di negeri Arab. Dia bukan coklat tu, bukan gula, tidak, daripada macam aimbun yang turun daripada langit. Makanan kurnia Allah Ta'ala di negeri tersebut. As-salwa ialah burung. Burung, kat tempat kita burung sita, dia bukan burung sita, burung jenis dia. Yang besar tu juga. Yang ditangkap dengan mudah waktu siang hari. Diberi pada Bani Israel bila mereka sesak di padang pasir, dipayung oleh awan. Mereka tak manas ketika sesak selama 40 tahun. Itu adalah ayat-ayat yang dapat dilihat oleh mereka sendiri, menandakan kekuasaan Allah. Di samping ayat-ayat yang dibaca, kitab Taurat, kitab Injil. Injil diturunkan Bani Israel juga. Nabi Isa bawa, tapi tak ikut Nabi Isa. Menuduh Nabi Isa dengan tuduhan yang bukan-bukan. Kitab Taurat tak beramal. Dalam Taurat itu ada hukum hudud sama yang ada dalam Quran. Untuk menyatakan mana kitab Allah ini ada persamaan. Hukum hudud, hukum qisas, sebahagiannya sama dengan ayat yang ada dalam Quran. Untuk menjadi dalil yang dapat dibaca oleh mereka. Min ayatin bayyinah, ayat yang terang, yang nyata. Di antaranya ialah menceritakan kedatangan Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam Taurat, disebut dalam Injil. Sepatutnya mereka lah orang yang pertama-tama masuk Islam. Tetapi mereka tak masuk Islam. Wa man yubaddil ni'matallah, barang siapa yang menukar nikmat Allah, tak bersyukur di atas nikmat Allah, min ba'di ma ja'atuhu, setelah datangnya nikmat itu, fa innallaha syadidul iqab. Asyadid, fa innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya hukuman Allah sangat dahsyat terhadap mereka. Sangat dahsyat di atas dunia dan dahsyat di hari akhirat. Dalam dunia sudah dahsyat. Mereka hidup merempat, dibunuh oleh badan tentera Bakhtanusar, dibunuh oleh badan tentera Islam. Dalam Perang Dunia Kedua dibunuh oleh Hitler. Perang Dunia Kedua. Ini adalah seksa pada Bani Israel kerana kejahatan mereka merosakkan dunia. Memang bunuh tu ada bunuh cara betul, bunuh cara tak betul. Itu hukuman dunia terhadap Bani Israel. Di samping hukuman di hari akhirat, masuk neraka di hari akhirat kerana kejahatan mereka. Sangat dahsyat hukuman Allah itu. Tak syukur di atas nikmat yang luar biasa yang Tuhan berikan pada mereka. Cerdik, pandai, bijak, kaya. Tak syukur di atas nikmat itu. Tak ikut Islam, lawan Islam. Bunuh nabi-nabi, bunuh rasul-rasul, bunuh ulama-ulama. Sampai sekarang ni orang Yahudi di belakang membunuh ulama-ulama. Ulama-ulama dalam dunia berapa banyak dibunuhnya. Ini akalan Yahudi kerana tak mahu Islam ni naik, Islam ni berkuasa. Ini kerja mereka dan ejen-ejen mereka. Zuyyina lil ladzina kafaru al hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Dihiaskan kepada orang yang kafir, tergoda dengan kehidupan dunia, dengan harta yang banyak, kekayaan yang melimpah ruah yang ada pada mereka, dan mereka mempersendakan orang-orang yang beriman.
Mu ikut Islam ni boleh apa? Boleh susah ikut Islam ni. Faedah apa ikut Islam tak dapat apa pun. Persendakan mereka yang beriman. Ejek-ejek mereka yang beriman. Kamu boleh senang apa? Buat main-main terhadap mereka yang beriman. Kononnya tengok kami yang tak ikut Islam ni senang. Maju. Bangga. Walladzina ittaqaw fawqahum yawmal qiyamah. Padahal orang yang bertakwa kepada Allah, yang beriman, dimuliakan mengatasi mereka pada hari kiamat kelak. Allah Ta'ala muliakan mereka yang beriman pada hari kiamat. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah beri rezeki kepada siapa yang dikehendaki dengan tidak terhitung rezeki itu. Mereka yang beriman, kadang-kadang Allah Ta'ala beri rezeki. Tak tahu macam mana datang rezeki itu. Dengan cara yang diduga dan cara yang tidak diduga. Cara yang tidak diramalkan, dikurnia oleh Allah. Bukan kafir saja dapat rezeki, kami orang Islam dapat rezeki juga. Tapi rezeki yang berkat. Rezeki yang berkat pada yang beriman. Walaupun sedikit tak sama berkat. Apa makna berkat? Berkat rezeki yang membawa kebaikan dunia dan akhirat. Rezeki yang tak berkat, rezeki yang menyebabkan celaka dunia dan celaka di hari akhirat. Duit banyak, senang, tapi mencelakakan diri sendiri dengan duit itu. Mencelakakan dunia, celaka akhirat. Banyak saja je. Tapi mereka yang beriman, kalau mereka dapat rezeki, mereka bersyukur pada Allah Ta'ala. Boleh nikmat syukur. Kalau mereka tak dapat, mereka sabar. Boleh pahala sabar. Mereka yang kafir boleh nikmat, kupu di atas nikmat. Dan kupu i'tiqad pula. Celaka hidupnya. Jangan bimbang. Maka jangan sedih kerana kita jadi orang Islam. Kita dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.